Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail dalam tutorial CIDS. Okay, tutorial CIDS yang mana kali ini kita akan eksplorasi. Kita akan eksplorasi bagaimana sistem CIDS version yang baru ni. Versi baru yang mana dah dirasmikan oleh Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perak dan Pembina Sistem Dr. Ismail Zain pada hari Rabu hari itu, tak silap saya lah. Dan secara rasminya kita boleh guna, guru-guru boleh guna versi 9.0 ni pada hari inilah, 6 hari bulan 8. Hari ni saya cuba dan saya kongsikan bagaimana pengalaman untuk kita gunakan versi 9.0 dibandingkan dengan versi 8.0. Okey. Jadi jom. Okey, macam biasa. Jadi bila cikgu masuk, paparan login untuk CIDS sistem dia. Okey. Ini paparan yang barulah. Okey, kalau yang lama tu dia terus masuk untuk yang kita nampak ada macam yang saya punya tajuk tadi tu kan. Paparan dia macam tu. Tapi kali ini paparan yang baru untuk version 9.5 yang mana untuk kita nak log masuk, cikgu nak log masuk, login, sama ada cikgu tekan di bahagian sini. Okey, login kan. Nampak saya punya mouse ni. Ataupun cikgu boleh scroll down ke bawah, turun ke bawah, di bahagian sini pun kita boleh log masuk. Okey, jadi ada dua pilihan lah. Sama ada yang ini macam biasa yang sebelum ni, ataupun cikgu tekan login kat sini, dia akan bawa ke sini juga, sama je. Okey, jadi kita pun log masuk. Alright. Jadi bila dah masuk ke dalam ni, bila dah masuk ke dalam sistem, okey, dia bagi kita pilihan. Sama ada CIDS kita nak masuk ke versi 9.0 ataupun kita nak masuk versi 8.0. Versi lama yang kita guna sebelum ni adalah 8.0. Jadi mungkin ada cikgu yang tertanya-tanya apa perbezaannya. Boleh rujuk dalam manual ataupun dalam video yang Dr. Ismail hasilkan, tak ada masalah. Cuma saya nak terangkan secara ringkas, sefaham yang mungkin lah. Okey, kita pergi secara cepat dan ringkas untuk perbezaan antara dua version ni. Mungkin ada cikgu yang tanya, saya tak nak guna version 9. Saya nak guna masih lagi version 8. Boleh tak boleh? Tak ada masalah, gunakanlah. Sebab data dalam sistem yang kita dah bina, dah cipta, dia tak akan hilang. Cikgu jangan risau, dia tak akan hilang. Masih ada dalam server, masih ada dalam sistem. Okey, jadi kalau saya klik pada version 9.0, kita cuba klik, dia akan bawa ke paparan yang baru. Kita tengok, kita ingat balik paparan yang 8.0, dia tak ada macam ni. Dia ada dia keluar yang macam ni kan. Dia keluar yang macam ni dan dia ada menu bahagian atas ni je. Di bahagian sini menu dia. Tapi yang ini dia buat di bahagian tepi pun ada menu, di bahagian atas ni pun ada menu. Di bahagian atas ni, okey, untuk pengetahuan cikgu, menu bagi bahagian atas ni untuk memudahkan ataupun laluan cepat untuk kita nak buat satu-satu menu lah. Di bahagian menu tepi ni adalah menu keseluruhan je. Kalau tak nak, kalau terlalu macam mengganggu, kita boleh tutup. Gitu. Dia keluar ikon je. Kita nak tengok dia punya tulisan, kita buka menu. Okey. Apa lagi perbezaan? Yap. Kita nak tengok balik. Okey. Kalau cikgu perhatikan dalam CIDS 9.0 ni, dia dah dipecahkan mengikut PAK 21. Iaitu yang mana dalam setiap ni, apa kita panggil model ni kan, analyze, strategi, implement dan evaluate ni dipecahkan mengikut dimensi yang dah ditetapkan dalam elemen PAK 21. Nanti kita akan jumpa dia. Okey. Alright. Selain daripada tu, apa yang boleh kita tengok dekat sini, kita ada laman model. Okey, laman ni. Kita bahagian rekod.
masih sama macam yang sebelum ni, tak ada perbezaan. Core curriculum, untuk core curriculum saya dah buat satu tutorial ringkas, cikgu boleh rujuk pada menu core curriculum. Kemudian untuk penilaian, okey. Ini penilaian di ada penambahan sikitlah kan. Penilaian ni. Okey, boleh explore nanti. Okey, kemudian di bahagian profile untuk kita ubah, contoh kita tukar sekolah dan sebagainya, cikgu boleh ubah kat sini lah. Okey, tetapan. Selalunya tetapan ni untuk bahagian guru, ini tetapan untuk penyelaras. Dia banyak sikit lah. Untuk guru, selalunya kita boleh buat tetapan ni di awal tahun ataupun untuk ni lah. Macam perubahan jadual dan sebagainya kan. Okey, kemudian statistik, bahasa. Kemudian ini untuk PLC. PLC saya belum buat lagi video tutorial. Kalau ada cikgu-cikgu yang nak, InsyaAllah saya boleh buatkan, kita belajar sama-sama lah. Sebab dia PLC ni tak ada ni pun. Dia hanya macam kita, macam PLC di sekolah, kita jumpa 2-3 orang. Tapi PLC ni dalam dia kata apa? Dari segi macam maya lah. Secara maya. Maksudnya kita dengan cikgu dalam sekolah ke, dalam sekolah yang lain ke, kita buat satu PLC tu, kita buat perbincangan. Okey, komunikasi. Ini ditambah di bahagian komunikasi. Sebelum ni kita ada CIDS Video Call. Boleh kita buat panggilan video di antara pengguna-pengguna CIDS, sama ada di dalam organisasi ataupun sekolah yang sama ataupun sekolah yang berbeza dalam negeri Perak lah, ataupun negeri-negeri yang lain yang menggunakan CIDS. Ni ditambah juga Google Meet, Teams, Zoom, Skype, Webex. Kan penambahan yang bagus lah. Kemudian ini ada bimbingan video. Kalau rasa nak tengok bimbingan video daripada Dr. Ismail Sri, boleh klik pada bimbingan lah. Kalau klik, cikgu akan pergi ke satu paparan baru lah. Okey. Ini pun pautan laman web sekolah. Jadi kalau kita buka je CIDS, cikgu buat RPH dalam masa yang sama, boleh buka kan. SAPS, APDM, semua benda yang sama je lah kat sini. SPL, KPM, semua ada kat sini. Jadi kita hanya klik dan dia akan bawa ke paparan baru. Okey, bantuan untuk manual-manual pengguna dan sebagainya. Okey, dan ini adalah keluar. Okey. Kalau katakan cikgu tengok macam susah nak explore lagi kan. Cikgu boleh tukar, klik bahagian atas ni, tukar ke versi 8. Jadi dia patah balik ke versi 8. Kalau kita tukar, dia akan keluar macam ni balik. Menu di bahagian atas dan sebagainya kan. Okey, ni versi 8. Kalau kita nak versi 9, kita tukar kembali ke versi 9. Okey, baik. Seterusnya, bagi untuk versi 9 ni, kalau cikgu nak tengok, kita buka satu rekod. Saya tunjukkan contoh, buka rekod. Saya tengok, ambil saya punya rekod lah. Okey, kita contoh, saya tunjukkan. Okey, cikgu tengok. Ini kalau yang versi 8, kita dah edit, kita dah buat dalam versi yang 8 pada sebelum ni lah. Dia akan keluar kat sini versi V8, version 8 lah. V8. Macam ni saya dah buat satu contoh untuk versi yang 9. Ni. Kalau versi yang 9 dia tak ada V8 kat sini. Cikgu perhatikan ya. Kena make sure dia tak ada kat sini. Ini V8. Okey. Kemudian untuk yang lain-lain, dia punya menu-menu dan sebagainya lebih kurang sama. Yang bezanya adalah bila kita buat MIW, untuk pengetahuan cikgu lah. Contoh macam cikgu buat MIW daripada awal bulan 8 sehingga hujung bulan 8. Kita dah selesaikan 1 bulan kan. Jadi dalam rekod ni dia akan keluar adalah V8. V8 bermaksud kita tak boleh masukkan elemen-elemen PAK21 di dalam MIW. Jadi kalau nak masukkan, cikgu boleh edit menggunakan version 9. Contoh, saya tunjuk contoh kita klik MIW version 8. Ini version 8 untuk minggu depan Okey. Kita klik kat sini. Okey. Dia akan keluar satu paparan, dia kata rekod versi 8 ini akan dibuka pada versi 9. Sila tekan tukar versi itu untuk melihat rekod yang asal. Okey. Alright, jadi dia buka untuk versi yang 9. Okey. Bila dibuka untuk versi yang 9, di bahagian profil, dimensi. Ini dimensi yang saya sebut ni. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Jadi bagi rekod yang lama,
dia tak ada dimensi ni, dia ada yang macam profile kan. Dia ada keluar macam ni. Okey. Jadi kalau dah jadi macam ni, cikgu perlu isi semulalah. Mengikut kita punya MIW lah, perancangan kita. Jadi kalau kita nak isi dekat sini, pilihan cikgu, cikgu tengok dia ada pertukaran dia lah. Macam adegan pun dia balik kepada asal kan. Sekarang kita tengah PDPR, jadi kita perlu buat penukaran nanti. Okey. Dia ada macam dimensi 4, menerap pembelajaran meta. Kita tengoklah nanti. Cikgu boleh buat eksplorasi. Okey. Kalau kita nak edit dia, nak sunting dia, sama ada cikgu boleh pergi dekat bahagian MIW. Kat bahagian bawah ni kan. Okey. Kejap. Belum. Di bahagian bawah ni, MIW ni. Kita klik dia. Okey. Dia akan keluar macam ni. Ataupun yang tadi tak ada rasanya. Okey. Ataupun satu lagi pilihan, kita boleh klik pada kotak-kotak ni. Bila klik pada kotak ni, dia akan bawa kepada menu untuk tetapan kita punya ni lah. Dimensi-dimensi ni, dimensi 1. Okey, kita tengoklah. Dan kita buatlah. Ini macam ni kan. Ni penambahan yang ada ni. Kalau tak faham, kalau tak ni boleh bawa mouse pergi ke bahagian yang huruf I tu kan. Dia kata tema umum untuk pembelajaran abad 21. Kita klik, tengok apa pilihan yang ada, kita tengoklah. Macam saya, mungkin saya nak letak elemen merentas kurikulum. Okey. Tengok lagi bawah. Tak ada apa-apa, kita pun simpan. Okey. Profil pelajar. Kita tengok. Yang mana ada penambahan, kita buat penambahan. Tak ada apa, kita simpan. Membangun kemahiran. Ini dimensi yang kedua, membangun kemahiran. Ini penambahan yang berlaku lah ni. Okey. Creativity, kita kata menjana idea. Pemikiran kreatif, mengenal pasti, meneroka, komunikasi. Semua dah ada dekat sini. Dan dia menepati pembelajaran abad ke-21 yang dikeluarkan garis panduan dia oleh kementerian. Jadi, kita hanya buat pemilihan je kat sini. Okey. Kolaboratif. Alright. Buat pilihan. Ini pun sama. Ini pun bukan sama. Ini untuk guru-guru pendidikan khas. Ni bahagian sini program transisi ke kerjaya MBK ni untuk sekolah menengah pendidikan khas sahaja. Jadi kalau tak terlibat, kita tak perlu isi lah. Kita tengok bawah. Kalau ada semua dah okey, kita pun simpan. Tengok lagi. Ini dia dah masuk ke membina watak adalah dimensi yang ketiga. Okey, kita tengok penambahan ni lah. Ini antara penambahan pada version yang ke-9. Okey. Jadi kita buat penentuan kita untuk kelas. Pilih. Alright. Selesai, kita simpan. Tengok. Dia sambung ke menerap pembelajaran meta ni adalah dimensi yang keempat. Okey, ini dimensi yang keempat. Kita isilah. Okey. Alright. Sambung lagi. Okey. Ini yang saya sebut tadi. Macam ni, dia dah tukar sebab saya dah tukar untuk yang MIW sebelum ni. Saya tukar sekali untuk semua rekod yang baru. Jadi dah automatik tukar lah. Jadi kalau dekat sini, dia masih keluar yang langkah-langkah pembelajaran di sekolah, PDPC. Okay. Cikgu boleh tukar dulu lah yang kat sini. Kalau kita tekan, dia suruh kita simpan dulu. Okay. Kita perlu simpan, kemudian kita masuk semula di bahagian tukar adegan pengajaran. Alright. Jadi yang ni selesai, kita pun tekan simpan. Okey. Bila selesai, kita dah selesai dekat sini. Jadi kita boleh tekan sunting MIW atau cipta RPH. Bila kita tekan dia akan keluar yang macam ni. Okey. Ini yang saya sebut tadi. Kalau di bahagian sini dia masih tak berubah, cikgu tekan dia balik kat sini. Tekan dia balik kat sini. Okey. Jadi buat pemilihan dekat sini ni. Okey, kita antik dia. Yang ni antik. Kita antik yang ni dan kita tik di bahagian yang inilah. 1, 2 dan 3. Okey. Kemudian kita letak semua rekod baru. Okey. Jadi kita pun simpan. Alright. Okey. Ini dah keluar. Terus kita simpan semula. Okey. Kita pun
klik lagi sekali sunting MIW atau RPH. Dia akan keluar balik macam ni lah. Okey, jadi selesai dekat sini. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya buat pemilihan kelas. Kita buat pemilihan kelas. Macam saya buat tadi adalah tingkatan 2 kan. Okay, jadi kita buat pemilihan tingkatan 2. Okay, kita buat. Tengok mana pilihan yang kita nak. Tak nak pilih, kita antik dia. Kemudian kita pun cipta RPH. Ciptalah RPH. Okay, alright. Kemudian kita isilah bahagian bawah-bawah ni kan. Ni bahagian sini dan sebagainya. Macam biasalah kita isi. Okay, bila selesai kita pun tekan simpan. Okay, bila tekan simpan, kita tengok. Okay, ini dah selesai. Maksudnya kita dah isi lah. Anggap kita dah isi semua, dah simpan. Okay, sekarang ni katakan kelas kita dalam seminggu kita ada 2 kali. Sama ada kalau sebelum ni mungkin cikgu-cikgu selalu tekan buka rekod, pergi MIW balik kan. Saya nak tunjukkan cara mudah sekarang ni. Kita hanya perlu pergi tekan MIW kat sini je. Okay, cikgu pergi ke bahagian bawah ni, MIW, cikgu tekan dekat sini. Dia akan keluar balik MIW. Kita buat pemilihan hari pengajaran kita, PDPR kita. Contoh hari ni yang kedua, saya klik dan saya cipta RPH, klik yang kedua. Okay, dan saya pun tulis-tulis semua bahagian sini kan, bahagian sini semua. Kemudian saya pun simpan RPH. Okay, jadi sekarang kalau kita cek dekat sini, kita dah ada 2 hari. Tadi hari Isnin dah ada, hari Khamis pun dah ada 2 hari untuk RPH kita. Okay, jadi itu cara mudah lah untuk kita nak hasilkan dengan cepat. Okey. Jadi kalau kita nak kembali ke bahagian buka rekod, kita hanya klik bahagian atas lah, buka rekod. Dia akan keluar balik ke paparan buka rekod. Itu kelebihan untuk version 9.0 ni lah. Okey. Kemudian kalau nak cipta rekod baru pun boleh di bahagian atas. Okey. Nak tengok, untuk tengok kan rekod yang kita dah buat untuk minggu yang ke-25 MIW ini. Ni bahagian sini. Kita boleh macam tadi kita dah contoh macam kita dah buka MIW contoh kan. Okey, kita buka MIW, katakan kita nak edit di bahagian sini, dimensi 2 atau dimensi 3. Sama ada cikgu tekan dekat sini. Okey, tekan dekat sini, klik yang dekat bahagian kotak atas ni, ataupun kita pergi bahagian atas ni, kita klik apa yang kita nak sunting. Kita nak edit, kita klik. Contoh kita nak edit bahagian membangun kemahiran, kita klik. Dia akan keluar, dia akan pergi bawa ke dimensi yang kedua, membangun kemahiran. Okey. Alright. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita pun simpan. Ini kelebihan dia lah antara yang dibaharukan dalam versi 9.0. Okey. Yang lain-lain saya akan buat eksplorasi lagi nanti. InsyaAllah kita akan tunjukkanlah bagaimana boleh dengan cara yang mudah dan cepat untuk cikgu-cikgu faham lah. Okey, kalau ada sebarang soalan jangan lupa cikgu tinggalkan di ruangan komen. Kod-kod ada saya boleh buat penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat ini dulu tutorial kali ini. Harap maaf kalau ada kekurangan ataupun bahasa yang kurang menyenangkan di pihak cikgu lah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.